Tiga, kesamaran tentang mafhum ilah. Mana setelah tadi kita membahaskan tentang ilah dan kepentingan memahami ilah, ada lagi kesamaran yang timbul sekitar ilah. Jadi kesamaran inilah menyebabkan manusia tu masih lagi menyeru zat lain selain daripada Allah. Yang dikehendaki dengan kesamaran di sini ialah kesamaran yang berlaku kepada umat terkini, maknanya umat zaman ini, tentang lafaz ilah, menyebabkan mereka terjerumus di dalam syirik. Ini kerana sangkaan mereka syirik Arab Mekah, maknanya syirik yang berlaku di kalangan masyarakat Arab Mekah dahulu, yang terdapat di dalam Al-Quran itu adalah berlainan sama sekali dengan apa yang mereka i'tiqad, yang mereka percaya. Sedangkan apabila diteliti, apabila kita teliti, kita kaji, syirik orang zaman ini memang sama dengan syirik Arab Mekah. Salah satu persamaannya, bagi contoh kan, bila kita tanya Arab Mekah ni Allah Ta'ala sebut dalam Quran, ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Kami tidak memuja ruh-ruh yang telah meninggal dahulu kecuali illa liqarribuna ila Allahi zulfa, kecuali supaya mereka ni menghampirkan diri kami kepada Allah dengan sehampir-hampirnya. Itu jelas dalam Al-Quran Allah sebut. Nanti kita kalau kita belajar Hamim 7, Al-Quran tu dia ada, Allah Ta'ala susunkan Hamim, 7 surah Hamim berturut-turut, bermula dengan surah Hamim Ghafir, lepas tu disusuli dengan Hamim lain termasuk Ad-Dukhan dan Hamim lain. Jadi dalam tu banyak membahaskan perkara-perkara yang berkait dengan akidah. Ini orang sekarang ni pun kadang-kadang kita seru ruh Nabi, kita seru ruh wali-wali, sebab supaya tujuan dia bukan kita sembah mereka, tapi kita nak supaya mereka dapat menghampirkan kita kepada Allah. Dari situ itu memang ada persamaan. Itu kena cuba fahami lebih detail lagi. Sebab terjadinya akidah batil pada mereka kerana tiada panduan dan juga pengajian tentang perkara itu. Sifat jahil mereka tentang akidah Arab Mekah merupakan sebab utama kesilapan ini. Sebab itulah tentang masyarakat Arab Mekah ni kita kena belajar, kita kena tahu. Imam Syah Waliullah Dahlawi, biasa dengar Syah Waliullah, dia salah seorang ulama yang masyhur di benua Hind sana. Dia orang Arab Mekah, dia asal keturunan daripada Quraisy tapi duduk di India. Nama dia Muhammad bin Abdul Rahim, tapi dikenali dengan gelaran Syah Waliullah. Dia beritahu dalam kitab dia Hujjatullah Al-Balighah, idza kunta turidu an-nadhara fi ma'ani syari'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fatahaqqaq awalan hal al-ummi alladhi bu'itha fihi. Dia beritahu sekiranya kamu ingin mengkaji untuk memahami syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perkara pertama sekali yang kamu kena lakukan ialah kamu kena kenal pasti hal ummiyin, perihal hal ehwal masyarakat ummi, iaitu Arab Mekah, yang mana Nabi dibangkitkan di kalangan mereka. Sebab apa? Sebab Al-Quran yang kita baca ini, daripada awal sampai akhir, Al-Quran ini mula-mula sekali memperbetulkan kesilapan siapa? Kesilapan masyarakat Arab Mekah. Kemudian menyusul jadi umum kepada semua manusia. Jadi masyarakat Arab Mekah itu adalah khitab awal Quran, ditujukan, Al-Quran ditujukan kepada mereka pada peringkat awal-awal Quran diturunkan. Jadi Quran memperbetulkan kesilapan akidah mereka, Quran memperbetulkan kesalahan amalan mereka, dan juga Quran telah mendidik jiwa mereka. Jadi kalau tidak mengaji Quran, bagaimana nak faham tentang ehwal musyrikin Mekah? Kita boleh faham keadaan musyrikin Mekah ni Nabi kita Allah sebagai ujian bagi hamba-hambanya, sebagai ujian bagi hamba-hamba Allah. Dunia ini dijadikan sebagai darul ibtila. Darul ibtila maknanya tempat ujian. Al-ibtila, ibtila ujian. Dar maknanya negeri ujian. Jadi semua manusia ni darul ibtila, boleh kita nak namakan ataupun dengan satu lagi istilah lain darul imtihan. Tempat ujian ni kat mana dia?
Dan akhirat nanti sebagai darul jaza, sebagai negeri balasan. Maknanya apa sahaja yang kita lakukan di dunia ini akan dibalas di akhirat. Nah, jadi semua perbuatan yang kita buat itu sebenarnya adalah akan memberi kesan kepada kita di akhirat nanti. Dan segala-gala yang berlaku di dunia ini adalah merupakan ujian kepada hamba. Allah uji manusia dengan berbagai. Kadang-kadang setengah manusia Allah uji dia dengan harta banyak, Allah uji dia dengan memiliki kemewahan, Allah uji dia dengan sakit, berbagai-bagai lagi ujian. Allah uji dia dengan keadaan dia senang tu, Allah suruh dia supaya taat perintah dia, suruh sembahyang, suruh zakat, suruh segala-galanya. Itu sebagai ujian. Allah Ta'ala melalui hikmah ilahiyah yang balighah. Hikmah ilahiyah yang balighah ni maknanya hikmah yang tertinggi, yang sampai ke puncak. Ilahiyah itu maknanya hikmah ketuhanan yang tertinggi. Cuma kita terjemah sebut dengan hikmah ketuhanan gitu sudahlah. Sebab ni dia disebut dalam gaya bahasa kitab. Gaya bahasa kitab ni nak memberitahu hikmah Allah ini tidak diketahui oleh makhluk. Ada yang makhluk boleh tahu tapi sekadar saja. Allah Ta'ala ciptakan kita gini. Ada hikmah sebaliknya. Berlaku setiap perkara ada hikmah sebaliknya. Jadi Allah Ta'ala melalui hikmah ilahiyah yang balighah menjadikan dunia darul ibtila ini berjalan mengikut sunnah. Sunnahnya ni maknanya mengikut caranya. Sunnah tu cara. Sunnah tu maknanya cara. Jadi mengikut cara Allah. Seperti contoh sunnatullah kita panggil. Sunnatullah dalam kehidupan kita. Kalau kita lapar, maka untuk menghilangkan kelaparan kita makan. Betul? Siapa yang memberi kenyang hakikat sebenar? Allah. Tapi takkanlah kita ni Allah Ta'ala yang beri kenyang. Hari lapar. Lepas tu nak buat apa? Tak payah buat apa. Allah beri kenyang, tak usah makan. Boleh buat lagi tu. Seperti mana seorang tu nak anak tapi dia tak nak kahwin. Sampai tua dia tak nak kahwin, tapi hari-hari dia nak, ya Allah berilah anak kepada saya, ya Allah berilah anak kepada saya. Sunnatullah, kamu nak dapat anak, mula-mula kamu kahwin dulu. Lepas kahwin barulah kamu doa. Maka cara Allah begitu. Allah buat satu ketetapan kepada manusia. Sebab kalau Allah tidak buat satu cara, tidak buat satu cara bentuk macam ni, nanti manusia akan lagi kebingungan. Betul tak? Masa lapar tiba-tiba hilang. Macam mana? Tadi lapar hilang. Jadi manusia tu akan rasa macam tak nak terima. Allah nak beri manusia ni faham, maka Allah adakan cara dia, iaitu sunnatullah semasa di dunia. Iaitu kamu kalau rasa kamu ni, wahai manusia, nak dapat beras, maka kamu kena bercucuk tanam, kena ditanam padi. Maka sebahagian manusia pun tanam padi. Yang lain-lain tu kira tu bagi duit tukar dengan beras. Jadi cara begitu. Ngantuk yang amat sangat ni. Lepas tu cara nak hilang ngantuk bagaimana? Minta dengan Allah lah. Sebab Allah Ta'ala yang beri ngantuk kepada kita, untuk menghilangkan ngantuk. Lepas tu tak payah tidur. Tak boleh. Sunnatullah, manusia kamu kalau ngantuk kamu kena tidur. Barulah otak kamu akan jadi waras. Kalau tak tidur 1 hari 2 hari, insya-Allah pada tu dia akan jadi orang tak siuman. Betul. Tengok orang yang ada pengalaman tak boleh tidur. Masa ustaz belajar dulu, ada seorang ni, dia budak Perak. Dia ada masalah tak boleh tidur malam. Siang hari tak boleh tidur, malam tak boleh tidur. 3 hari tak boleh tidur. Sampai 3 hari tak boleh tidur, hari keempat tu dia dah mula jadi ni lah, mental. Jadi mental. Jadi tidur ni pun sunnatullah, kena tidur. Lepas tu apa jadi pada dia, wallahu a'lam. Lepas dia mental tu, keluarga dia bawa balik ke Perak, sampai hari ni pun dia jumpa dengan dia. Jadi kita nak fahamnya sunnatullah, cara yang Allah tetapkan di atas muka bumi. Apabila lapar makan. Jadi makan itu adalah merupakan asbab untuk kenyang. Yang beri kekenyangan Allah. Makan ubat adalah asbab untuk kesembuhan. Yang memberi kesembuhan Allah. Jadi itu adalah sunnatullah. Cuma sunnah Allah ni terbagi kepada 2. Hari ini kena beri tumpuan betul ni. Sebab ni di antara benda yang menjadi kerosakan kepada akidah manusia kalau tak faham perkara ni.
Yang pertamanya ma fawqal asbab. Nah, sunnatullah di atas muka bumi ini, yang pertamanya ma fawqal asbab, yaitu sunnah cara yang luar daripada lingkungan asbab, perkara luar lingkungan asbab. Satu. Yang kedua, ma tahtal asbab, perkara di bawah asbab. Contoh, kita sakit. Jadi kita sakit. Apabila kita sakit, kita minta bantuan daripada doktor. Tadi dah cerita kan? Ulang lagi sekali untuk nak faham dan kita pergi jumpa dengan doktor, kita minta, wahai doktor, tolonglah saya. Jadi wahai doktor tu kita seru doktor, betul? Kita panggil doktor, wahai doktor, tolonglah saya sakit ni. Walaupun kita jumpa doktor, tak ada kita kata macam tu. Maknanya seolah-olah, betul tak? Tujuan kita jumpa doktor tu tak, bukan kata lain, nak minta bantuan daripada doktor lah. Tak perlu cakap, doktor saya nak minta bantuan daripada doktor ni, saya datang. Sebab dia memberi makna tu tak. Kalau orang tanya kenapa pergi hospital, itulah nak ambil ubat. Apa sebenarnya? Sebenarnya nak minta nasihat daripada doktor, nak minta dia supaya cek kita punya penyakit. Lepas tu dengan harapan dia boleh menyelesaikan masalah sakit kita. Jadi boleh menyelesaikan masalah tu, kita pergi jumpa tu dia panggil isti'anah. Jadi kita sakit, kita pergi jumpa dengan doktor, tak beritahu doktor saya sakit gini. Doktor kata okey, sakit awak ni sekian-sekian gini, awak kena ambil ubat ni. Maka doktor pun bagi ubat. Jadi itu di bawah asbab. Satu lagi sakit juga, tapi jenis kita ni tak mau ambil ubat apa semua, kita guna cara bomo. Bomo ni, yang jadi bomo tu tak pernah sekolah pun kadang-kadang buat tu. Bomo ni kadang-kadang dia sekolah darjah 6 pun tak lepas. Bukan kata keluar universiti maka dia diiktiraf dia sebagai bomo, tak ada. Mana ada bomo lagi tu. Lepas tu kadang-kadang bomo ni apa benda pun dia tak reti. Cuma oleh kerana dia pakai khidmat bantuan daripada jin, maka kadang-kadang berlaku benda luar biasa pada dia. Benda luar biasa yang berlaku pada dia itu sebenarnya sihir. Sihir. Sebab benda yang luar biasa terbagi pada dua. Satu, dia panggil mukjizat ataupun karamah. Ini luar biasa yang berlaku kepada Nabi dipanggil mukjizat. Benda luar biasa yang berlaku kepada selain pada Nabi, yang berlaku kepada awliya ke, itu dia panggil karamah. Benda yang sama. Tapi mukjizat berlaku bukan dengan kehendak Nabi, bukan dengan kehendak awliya. Kalaulah dia ni kata saya adalah wali, mukjizat saya, kalau saya nak dapat makanan, ting, itu bukan mukjizat, itu sihir. Dia beza dengan sihir. Sihir benda luar biasa juga, tapi berlaku dengan kehendak Tuhan. Itu adalah sihir. Sebab tu kalau kita tengok kisah dalam Quran, kisah mukjizat Nabi Musa, apa yang ada semua ingat mukjizat Nabi Musa boleh? Tongkat. Masukkan tongkat. Jadi pada mula-mula, pada peringkat mula-mula, ketika mana Allah Ta'ala beritahu dia telah pilih Nabi Musa sebagai Nabi, Allah Ta'ala tanya Nabi Musa, apa di tangan kamu? Nanti kita akan jumpa ayat Quran. Nabi Musa beritahu, qala hiya 'asa, ini adalah tongkat. Allah Ta'ala beritahu, wahai Musa, kamu campak tongkat kamu. Allah arahkan Nabi Musa. Bila Nabi Musa mula campak tongkat dia, maka tongkat dia berubah menjadi ular. Pada masa itu Nabi Musa takut tak? Takut. Nabi Musa takut. Allah arahkan Nabi Musa, wahai Musa, kamu pegang kepala ular. Semua arahan daripada Allah. Oleh kerana dia seorang Nabi, bila Allah arahkan, dia terus pegang kepala. Bila pegang kepala, Allah tukarkan balik daripada ular jadi tongkat. Begitu juga ketika mana mereka berada di padang Tih, mereka dalam di kawasan mereka sesat selama 40 tahun. Pada tempat tu tidak ada sumber air. Maka golongan Bani Israel minta kepada Nabi Musa, wahai Musa, minta daripada Allah supaya datangkan air. Kita tak ada air nak minum ni. Maka Allah arahkan kepada Nabi Musa supaya pukul batu dengan tongkat dia. Maknanya selepas pada Nabi Musa pukul batu dengan tongkat dia, Allah zahirkan mukjizat, iaitu terpancut 12 mata air daripada batu. Siapa yang arah supaya Nabi Musa pukul? Allah. Bermakna mukjizat Nabi Musa berlaku dengan arahan Allah. Nabi kita pun sama. Sebab tu tidak pernah berlaku mukjizat daripada Nabi tanpa arahan daripada Allah. Bukti dia, orang musyrikin Arab Mekah mari jumpa Nabi. Wahai Muhammad, kamu kena zahirkan mukjizat kepada kami gini-gini. Di antaranya kamu kena tukar gunung Uhud tu
bertukar jadi gunung emas. Kalau tidak pun kamu kena jadikan, kamu kena guna mukjizat kamu untuk tukar kota Mekah ni yang gersang ni, bumi Mekah yang tidak sesuai dengan tanaman-tanaman ni, biar jadi satu bumi yang kehijauan, yang bersesuaian untuk nak bercocok tanam. Nabi kata, Nabi jawab, ini semua ni adalah urusan Allah, bukan urusan aku. Kamu mintalah dengan Allah. Nabi jawab. Jadi banyak sekali dalam Quran dipanggil mukjizat muqtarhah, mukjizat yang orang kafir minta supaya Nabi zahirkan. Sebab pada mereka, seseorang tu nak diakui sebagai Nabi mestilah boleh lakukan perkara luar biasa. Pada masyarakat yang jahil, dia kata kalau kita nak berguru boleh dengan mana-mana guru. Kena tengok dulu, guru ni pernah berlaku luar biasa atau tak luar biasa pada dia. Kalau tak berlaku luar biasa, maka tidak boleh jadikan guru. Itu adalah pedoman yang digunakan oleh masyarakat Arab Mekah. Kita tak boleh pakai. Kita orang Islam ni, kita tengok ajaran guru tadi bertepatan dengan kitab Allah, bertepatan dengan sunnah Nabi ke tidak. Kalau bertepatan, maka kita boleh ikut ajaran dia. Kalau ada percanggahan dan pertembungan dengan kitab Allah, tidak boleh ditakwil lagi makna dia, maka kena abai pengajaran guru tersebut. Itu pedoman. Jadi masyarakat Arab Mekah tidak begitu. Jadi fauqul asbab boleh faham tak? Fauqul asbab dengan tatal asbab, yakni sunnah yang di luar daripada lingkaran ataupun lingkungan asbab. Ini yang mula-mula sekali, itu makna fauqul asbab. Makna tatal asbab juga sunnah yang dalam lingkaran ataupun lingkungan asbab. Itu makna tatal asbab. Jadi seumpama kita lapar, lepas tu nak menghilangkan lapar, kita makan nasi. Jadi makan nasi itu untuk menghilangkan kelaparan, itu tatal asbab. Itu tatal asbab. Dan perkara fauqul asbab ni, fauqul asbab tidak dibenarkan minta kecuali kepada siapa? Pada Allah saja. Kalau minta kepada zat lain selain pada Allah, maka dia dipanggil syirik. Minta kepada Allah saja, dia panggil tauhid. Sunnahnya dari jenis tatal asbab diperlihatkan kepada seluruh hamba-Nya melalui hukum takwini. Istilah baru lagi. Tahu takwini? Takwini semalam panas, hari ini hujan. Itu dipanggil takwini. Kita diciptakan dengan keadaan sempurna begini, takwini. Ada orang tu dicipta dengan keadaan cacat, takwini. Maknanya hukum takwini ini hukum kejadian. Hukum kejadian. Hukum kejadian. Maka dipanggil takwini. Tak nampak lagi? Tak ada nak faham lagi? Satu contoh lagi. Tapi contoh ni kita ambil contoh yang the best, contoh terbaik dalam Quran. Dalam Quran Allah Ta'ala cerita berkenaan dengan kisah Nabi Adam dicipta, kemudian Allah arahkan kepada malaikat supaya sujud. Betul? Allah Ta'ala beritahu, usjudu li Adam, wahai para malaikat, adalah kamu sujud kepada Adam. Kemudian Allah Ta'ala beritahu, fasajadu illa iblisa, maka semua malaikat semua sujud kecuali iblis. Iblis memang dia tak sujud. Jadi apabila iblis tak sujud, dia melanggar arahan, tidak ikut arahan. Dia bukan lengah, dia tidak ikut arahan. Allah Ta'ala perintah kepada dia supaya sujud kepada Adam, dia tak mau sujud. Punca tak mau sujud sebab dia lihat kepada takwini. Takwini itu apa? Dia lihat kepada kejadian dia. Kata dia, ana khairum minhu, aku lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min nar, engkau ciptakan aku ya Allah daripada api. Wa khalaqtahu min tin, dan engkau ciptakan Adam ini daripada tanah. Dan sifat api ini sentiasa menjolak ke atas. Sifat tanah ni sentiasa jatuh ke bawah. Betul-betul. Kalau kita ambil tanah, kita baling, ke bawah pergi dia. Tapi api bila kita nyalakan dia akan naik ke atas. Jadi iblis dia pandang kepada takwini, kejadian dia. Tapi hukum yang Allah arahkan itu adalah hukum tasyri', hukum syariat. Tapi dia memandang kepada hukum takwini. Boleh faham tak? Hukum takwini dengan hukum tasyri'. Hukum tasyri' ini hukum syariat lah, mudah-mudahan. Jadi kandasnya ataupun sesatnya iblis kerana mengutamakan hukum takwini dengan mengabaikan hukum tasyri'. Sedangkan tuntutan kepada manusia, kamu kena laksanakan, kamu kena adakan, kamu kena dirikan hukum tasyri'. Kamu kena buat tasyri' itu sebab itu arahan Allah.
hukum takwini dia bukan arahan Allah. Nah, dia bukan arahan kepada bukan arahan Allah supaya manusia ikut hukum takwini. Tak faham lagi? Nak bagi lagi satu contoh lagi jelas lagi. Nah, tempat kita ni kadang-kadang berlaku hujan, banjir, kadang-kadang panas. Jadi perubahan cuaca itu semua adalah hukum takwin. Nah, bagi orang yang berada di negara musim sejuk, Malaysia ni tak ada musim sejuk. Musim sejuk Malaysia adalah musim banjir. Nah, ini musim sejuk Malaysia lah. Tempat kita ni tak ada turun salji apa. Tapi macam negara-negara lain, Ustaz pernah duduk di South Africa. Di sana ada musim sejuk, musim salji, ada. Jadi apabila musim sejuk, kalaulah bulan Ramadan jatuh pada musim sejuk, kita akan suka. Rasa tak mau balik Malaysia. Sebab musim sejuk dia siang hari pendek, malam panjang. Maknanya boleh tidur lama, masuk dalam blanket. Habis puasa sekejap kan. Lepas tu puasa pun tak rasa apa-apa. Kadang-kadang bulan Ramadan di South Africa tu berlaku pada musim panas. Musim panas dia siang hari lebih panjang daripada Malaysia jauh. Beza sejam dekat 2 jam kadang-kadang. Kadang-kadang kita kontak ke Malaysia, kat sini panas, di Malaysia panas ke? Lepas tu pukul puasa. Dia kata tak lama dah ni, dalam sejam lagi. Allah, aku 3 jam lagi buka puasa. Kalau kita calculate waktu dia, kita convert waktu dia ke waktu Malaysia. Padahal daripada sahur sampai kepada nak buka puasa tu belah-belah jam, sampai 14 jam. Jadi kita rasa macam teruk. Jadi cuaca panas, musim sejuk itu adalah takwin. Satu lagi hukum tasyri'i. Hukum tasyri'i puasa tadilah. Puasa ni oleh kerana itulah puasa dia tidak mengikut bulan syamsi, bulan matahari. Bulan Masihi itulah bulan Februari, Januari. Kalau tempat kita, kalau puasa ikut bulan Masihi, bermakna ditetapkan bulan Ramadan jatuh pada Disember. Seronok. Sebab apa? Sebab Disember itu musim banjir. Puasa pada musim banjir, tak rasa terlalu ragai sangat. Di South Africa tu bulan puasa jatuh pada bulan Jun. Sebab bulan Jun tu bermula musim sejuk. Tidak. Allah jadikan hukum tasyri'i mengikut Qamari, tarikh Qamari, mengikut bulan. Sebab tu bulan tarikh Qamari dengan tarikh Masihi ada sikit perbezaan, betul tak? Dulu kita puasa, Ustaz ingat dulu kita puasa itu bulan berapa dulu? Bulan 7, bulan 8. Lepas tu sekarang ni makin belakang, makin panas. Hikmah dia hanya Allah nak tengok hamba dia. Ketika mana hamba dia diuji dengan hukum takwini tadi, hukum perubahan cuaca, adakah hamba ni mampu untuk nak taat kepada hukum tasyri'i. Maknanya kamu pada tahun ni kamu puasa musim sejuk, boleh taat, tak ada masalah. Tahun depan puasa musim panas, taat ke tidak? Sebab ada sebahagian manusia tak boleh puasa tahun ni, kenapa? Panas sangat. Bermakna dia telah gagal kerana dia telah mengutamakan hukum takwini berbanding hukum tasyri'i. Jadi yang gagal, contoh pertama sekali yang gagal dalam perkara ini adalah iblis. Sebab iblis dia telah mengutamakan hukum takwini. Kejadian dia menyebabkan dia langgar hukum tasyri'i. Jadi kita sebenarnya ditugaskan untuk mengikuti hukum tasyri'i, dan hukum takwini adalah sebagai ujian kepada kita. Boleh faham? Clear? Bermakna diperlihatkan kepada seluruh hambanya melalui hukum takwini. Hukum kejadian alam, berlaku perubahan itu gini. Pada zahir alam ini, sunnah dari jenis ma fawqal asbab diperlihatkan kepada hambanya melalui hukum tasyri'i. Cuma benda ni dia akan huraikan lebih detail lagi kepada ni. Jadi bahasa-bahasa sini suka sikit nak faham. Sebab tu Ustaz bagi contoh awal-awal tu supaya mudah nak faham. Cuma dia beritahu pada zahir alam ini, sunnah ataupun cara jenis ma fawqal asbab, luar daripada lingkungan asbab ini, diperlihatkan kepada hamba, diperlihatkan kepada kita semua ini melalui hukum tasyri'i di dalam kitab-kitab wahyu. Iaitu daripada kitab Al-Quran dan juga kitab hadis Nabi. Hadis Nabi pun kita panggil wahyu tu.
Jangan kita kata wahyu apa wahyu? Oh, wahyu Quran je. Hadis Nabi, ada wahyu bukan wahyu, salah. Hadis Nabi pun wahyu. Sebab Allah Ta'ala sendiri beritahu dalam Quran, ma yantiqu 'anil hawa. Nabi Muhammad tidak pernah berbicara mengikut hawa nafsu dia. In huwa illa wahyu yuha. Dan tidaklah apa yang dituturkan oleh Muhammad itu kecuali wahyu yang telah diwahyukan kepada dia. Dituntut daripada hamba menerima dengan hati yang teguh. Jazim ni maknanya menerima dengan hati yang teguh kedua-dua perkara itu, iaitu menerima ma fawqal asbab dan juga ma tahtal asbab. Mana kita kena terima lah. Sebab perkara ni berlaku. Contohnya, hukum takwini berlaku kepada kita. Nak tak nak kita kena terima. Sebagai contohnya, kalaulah Allah Ta'ala ciptakan seorang manusia tu tak ada sebelah mata, dia tak ada kata, aku tak puas hati ya Allah. Nak tak nak, kamu memang dicipta gini, kamu kena terima kejadian kamu. Kita dilahirkan sebagai seorang lelaki. Aku rasa nak jadi perempuan, tak boleh, kamu kena terima takwini kamu. Jadi manusia yang jadi maknya, yang jadi bapa tu sebab dia engkar takwini. Nampak? Dia tak faham takwini, menyebabkan dia rasa aku ni daripada lelaki, sebenarnya aku nak jadi wanita tapi dijadikan lelaki-lelaki. Sebenarnya takwini tak dapat tidak manusia kena terima. Tau'an atau karhan, sama ada sukarela terpaksa, tak dapat tidak manusia kena terima. Jadi hukum takwini ini contohnya hujan. Kalau hujan bagi, turunnya hujan tak pilih. Okey, ini orang yang tak terima takwini, tak bagi kat dia. Orang lain semua kena hujan. Aku ni kerana aku tak suka kepada takwini, hukum kejadian hujan ni, maka hujan tak turun dah. Bila mari hujan, semua sekali kena. Bila mari musibah, semua sekali kena. Itu adalah hukum takwini. Tapi tasyri'i ni dia berpandu kepada hamba. Tengok hamba. Hamba ni kata, okey, hukum sembahyang, aku tak nak sembahyang. Nak kata apa? Boleh berlaku begitu. Boleh faham tak? Jadi hukum takwini dan hukum tasyri'i daripada iradah yang satu. Cumanya terbit hukum takwini, boleh berlaku kejadian alam, berlaku perubahan, berlakunya gerhana dan sebagainya. Itu adalah daripada kuasa Allah. Begitu juga dengan syariat. Yang mensyariat pun adalah Allah. Kedua-duanya adalah milik Allah. Lepas tu dia kata daripada iradah yang satu, iaitu daripada Allah. Kemudian Allah Ta'ala melalui hikmah ilahiyahnya yang balighah menuntut daripada seluruh hambanya supaya menyempurnakan hukum tasyri'inya yang tidak akan berubah di dalam hukum takwininya. Boleh faham tu? Seperti mana Ustaz beritahu tadi lah. Hukum tasyri'i, contohnya puasa pada bulan Ramadan 29 ataupun 30 hari. Itu ketetapan dalam syariat. Jadi hukum tasyri'i tidak akan berubah dengan sebab berubahnya hukum takwini. Tidak kata okey, tahun ni kerana musim panas tahun ni, maka puasa tahun ni berubah mengikut cuaca panas. Cuaca 40 darjah Celsius, maka tahun ni kita puasa hanya 15 hari. Tahun depan musim sejuk, barulah puasa 30 hari. Tak ada. Hukum tasyri'i tetap begitu. Sama juga dengan sembahyang. Zuhur 4 rakaat. Jadi apabila kamu mendiami di kawasan kampung kamu, kalaulah berlaku hujan ke banjir ke apa semua sekalipun, maka sembahyang itu akan berubah. Hukum tasyri'i tetap dengan hukum yang sama. Tapi takwini itu berlakulah perubahan gini-gini. Kadang-kadang takwini berlaku perubahan pada tubuh badan kamu. Sebagai contohnya, Allah Ta'ala adakan takwini menyebabkan kamu sakit. Sakit itu adalah hukum takwini Allah. Jadi hukum takwini yang ditimpa kepada kamu, iaitu sakit yang kamu alami tadi itu, tidak membenarkan kamu untuk meninggalkan sembahyang sewenang-wenangnya. Kecuali alasan-alasan tertentu menyebabkan boleh kita menjamakkan sembahyang. Itu pun telah disyariatkan. Nampak dah tu? Ini nak beritahu tentang tuntutan daripada Allah. Hukum takwini dia berubah, hukum tasyri'i tak berubah. Oleh kerana itu, mana-mana manusia yang mengatakan ajaran kita Allah ni kolot kalau nak pakai ajaran hak diturun zaman Nabi, kita kena ubah sikit ajaran Quran yang mengikut peredaran zaman, dia tu kolot. Dia tu tak faham tentang syariat Allah, menyebabkan dia kata kita sukarlah nak ikut ajaran Quran ni. Kerana apa? Kerana sekarang ni tidak lagi relevan. Nak pakai hukum zaman purba dulu, nak apply zaman sekarang ni. Ini bagi orang yang ada sifat degil dalam hati dia. Allah Ta'ala telah menetapkan hukum tasyri'i sembahyang, solat, dengan cara dan waktunya.
Dan Allah Ta'ala juga memuji hamba dengan hukum takwininya pada ehwal hamba itu. Kadang-kadang berlaku sakit, seperti mana Ibu tahu tadi. Kadang-kadang berlaku musim panas, pertukaran musim sejuk dan sebagainya. Allah Ta'ala menetapkan hukum tasyri'inya puasa, saum. Pada bulan Qamariyah juga haji. Haji juga pada bulan Qamariyah. Allah memuji hambanya dengan hukum takwini. Jadi hukum takwini itu sebenarnya sebagai ujian. Nak tengok kamu apabila dalam takwini tertentu, bolehkah tidak kamu laksanakan tasyrik. Seperti mana iblis tadi. Takwini dia hanya Allah Ta'ala ciptakan dia daripada api. Itu takwini dia. Kemudian tasyri'i kepada iblis adalah sujud kepada Adam. Jadi iblis dalam hal ini dia engkar hukum tasyri'i. Dia tidak laksanakan hukum tasyri'i kerana apa? Kerana dia mengutamakan hukum takwini dia. Jadi kita kalau nak selamat jangan ikut cara iblis. Saya tak boleh ni kerana apa? Sebab kadang-kadang tertentu. Sebab kerana cuaca lagi beginilah. Macam-macam alasan yang kita bagi kerana perubahan kejadian. Lepas tu kamu tak sembahyang. Saya tak sembahyang sebab jalan jam. Jalan jam tu adalah takwini. Sebenarnya boleh saja nak sembahyang, tapi dengan cara-cara tertentu. Tapi oleh kerana kamu dah mengutamakan hukum takwini, maka kamu mengabaikan tasyrik. Perubahan musim dan juga ahwal yang berubah pada hamba. Jadi itu semua adalah merupakan hukum takwini. Allah Ta'ala melalui hikmah ilahiyahnya yang balighah telah menetapkan bahawa hamba yang teguh dengan hukum tasyri'i, maknanya walaupun takwini berlaku perubahan apa sekalipun, kita tetap berpegang teguh kepada tasyri'i dan sabar pada hukum takwini. Kita diuji dengan sakit, kita tabah, kita sabar. Tapi di masa yang sama kita melaksanakan hukum tasyri'i, sembahyang kita laksanakan. Maka Allah Ta'ala telah menetapkan golongan ini sebagai golongan su'ada, iaitu golongan yang bahagia, akan memperolehi tempat kedudukan yang mulia di akhirat. Allah Ta'ala juga menetapkan bahawa hamba yang terpisah dirinya daripada hukum tasyri'i, maknanya dia abaikan hukum tasyri'i, sebaliknya dia terkesan, iaitu dia mengutamakan dengan hukum takwininya sebagai golongan asyqiya wa halak. Dan golongan asyqiya iaitu golongan yang celaka. Jadi boleh faham tu tak? Hukum takwini, hukum tasyri'i. Dua istilah ni kena ingat. Satu lagi istilah kita kena ingat, ma fawqal asbab, ma tahtal asbab. Ma fawqal asbab, luar daripada lingkungan asbab. Tiba-tiba tengok satu piring tumpah, pusing. Tak ada siapa yang balik. Itu boleh jadi fawqal asbab. Berlaku tu dengan sebab apa? Dengan sebab ada orang main sihir contohnya. Maka itu dipanggil fawqal asbab dan itu adalah perbuatan kufur. Tiba-tiba kita tengok satu benda tumpah, piring tumpah. Siapa yang buat ni? Mamak tu balik. Itu di bawah asbab. Sebab asbabnya mamak yang balik. Maka itu dibenarkan. Boleh nampak contoh? Berbagai-bagai contoh. Cuma kita cuba hayati dan kita betul-betul kait. InsyaAllah banyak lagi contoh yang kedua. Siapa berapa? 4,5. Yang pertama, kesamaran pertama. Tadi sebab tajuk dia mari tadi nak membahaskan tentang kesamaran. Cuma sebelum masuk kesamaran tu, maka dia cerita dulu perkara-perkara yang lepas pada ni kita tak hurai dah, kita tak sebut dah. Bila sebut ma fawqal asbab. Lepas tu hukum takwini, hukum tasyri'i. Kesamaran yang pertama tentang ilah ialah mereka menganggap atau memahami bahawa musyrikin Arab Mekah dahulu telah melakukan syirik kerana percaya sesuatu selain Allah. Iaitu sesuatu sini maknanya zat lain selain daripada Allah Ta'ala itu, yang diseru itu memiliki sifat sama ataupun serupa dengan Allah. Maknanya Allah Ta'ala dia ada sifat khaliqiyah sebagai contoh. Sifat boleh mencipta. Khaliqiyah ni maknanya sifat yang mampu mencipta daripada tidak ada kepada ada. Jadi dia faham, orang Arab Mekah ni faham, Arab Mekah ni dia ada Tuhan lain. Tuhan tu pun setara dengan Allah, ada kuasa mencipta juga. Sebagai contoh. Dengan kata lain,
selain daripada Allah memiliki juga sifat sempurna. Lalu mereka mendakwa seseorang yang menyeru selain daripada Allah Ta'ala tidak percaya seperti itu, iaitu percaya sekadar pemberi sokongan. Sokongan itu dalam bahasa Arab dipanggil syafaat. Nah, oleh itu kalau ada tulis syafaat situ buat kurungan, supaya cepat makbul atau mudah diterima, tidak dikatakan syirik. Dia faham begitu. Maknanya syirik-syirik ni pada fahaman dia. Kalau nak kata syirik, mestilah kena orang tu sangka ada Tuhan lain yang sama seperti Allah. Yang itu memang jelas-jelas syirik, bukan tidak syirik. Kalau seorang tu percaya, dia kata ada lagi Tuhan lain, yang ada kuasa mencipta, yang ada kuasa untuk nak tunaikan permintaan hamba, ada lagi Tuhan lain. Maknanya banyak ilah. Kaedah Allah Ta'ala-nya, ilah tu ada banyak pada satu? Ada satu. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala beritahu dalam kitab dia, "Lau kana fihi ma'alihatun." Seandainya di langit ataupun di bumi ada banyak ilah, maka akan berlaku pertembungan. Sebab sifat ilah mesti bersifat dengan ego paling tinggi. Mesti memiliki sifat takabur yang paling tinggi, sifat besar diri. Sebab tu sifat takabur ni sifat Allah. Ditegah ada pada makhluk yang boleh rasa dialah segala-galanya, hanya Allah. Sebab tu Allah Ta'ala beritahu dalam kitab dia, dialah yang buat segala-galanya, aku buat segala-galanya. Allah Ta'ala angkat zat dia sendiri. Dia puji zat dia. Jadi beritahu akulah segala-galanya. Jadi apabila aku segala-galanya, tiba-tiba ada ilah lain. Kalau betul ada ilah lain, mesti akan berlaku pergaduhan ilah. Sebab ilah sana pun otai, ilah sini pun otai. Contoh, mana apabila sama-sama memiliki kuasa yang hebat, akan berlaku pertembungan. Dan alam ini tidak akan berlaku seperti mana yang kita tengok. Akan berlaku pertembungan. Sebab Tuhan satu lagi kata, aku nak matahari naik pada waktu malam. Tuhan satu lagi kata, tak nak, aku nak matahari pada siang saja. Maka benda itu tidak berlaku, bermakna ilah hanya satu. Cuma pada sangkaan manusia ilah ada dua. Jadi kalau percaya ada Tuhan seperti itu, memang syirik. Tapi manusia tak percaya gitu. Masyarakat Alam Mekah dia bukan percaya ilah yang dia puja tu sama taraf dengan Tuhan. Tak ada. Orang tak percaya macam tu. Tapi setengah-setengah daripada orang Islam yang jahil ni, dia puja zat lain selain pada Allah. Dia bagi alasan macam tu. Ini adalah kesamaran sebab mereka tidak memahami kepunahan yang berlaku di kalangan masyarakat Alam Mekah. Boleh faham tak? Tak faham lagi, doa ya Allah berilah kefahaman kepada kami. Atau sesuatu yang diseru, ataupun sesuatu yang diseru selain Allah itu sekadar memperolehi berkat, kerana mereka itu adalah di kalangan makhluk-makhluk yang hampir kepada Allah. Ini pun satu perkara. Minta berkat dengan makhluk ditegah. Allah Ta'ala beritahu dalam Quran, Tabarakalladzi, dialah satu zat yang maha berkat, iaitu dialah yang maha memberi berkat kepada makhluk. Dia nak beritahu untuk memberi berkat ni adalah milik Allah. Jadi kenapakah manusia ni pergi minta berkat dengan orang lain? Tak boleh. Sama juga dengan syafaat. Syafaat adalah milik Allah. Nak dapat syafaat, kamu kena tauhidkan Allah, kamu kena ikut sunnah Nabi dan minta daripada Allah beri syafaat. Barulah Allah akan izinkan Nabi memberi syafaat. Sebab Nabi beri syafaat. Nabi ada kuasa ada izin daripada Allah di akhirat nanti untuk memberi syafaat kepada umat. Tapi syafaat yang berlaku kepada Nabi dia panggil syafaat bil izni, syafaat dengan izin daripada Allah, bukan syafaat Nabi nak beri syafaat sendiri-sendiri. Kalau Nabi memiliki kuasa untuk beri syafaat, sudah pasti Nabi akan beri syafaat mula-mula sekali kepada siapa? Pak saudara dia. Pak saudara dia siapa dia? Abu Talib. Sebab Abu Talib meninggal dengan keadaan kafir, dengan keadaan tidak masuk Islam. Maka Nabi sedih. Kalau kita baca sejarah riwayat hidup Nabi, dua peristiwa besar yang menyebabkan Nabi sedih, iaitu mula-mula kematian isteri dia Aisyah, Khadijah radhiyallahu anha. Yang kedua kematian bapa saudara dia yang tidak masuk Islam. Sebab Abu Talib ini sangat banyak membantu dia. Kerana Abu Talib adalah orang Arab Mekah lain tak berani nak buat teruk-teruk kepada Nabi, kerana dia malu kepada Abu Talib. Tapi Abu Talib mati akhir sekali, dia kata aku mati di atas agama Abdul Muttalib, iaitu agama musyrikin Mekah. Maka dia dimasukkan dalam neraka. Nabi tidak mampu pun nak beri syafaat kepada dia. Maknanya syafaat untuk membebaskan dia daripada azab Allah tidak mampu.
Atau sesiapa yang dapat merapatkan diri dengan pujaan-pujaan itu, sudah tentu mengikut kepercayaannya segala bentuk perlakuan, umpama seruan dan pujaan terhadap makhluk-makhluk hampir akan dibawa terus kepada Allah Ta'ala yang Maha Esa. Ini kadang-kadang orang faham. Maknanya, kalau kita melakukan amalan seruan, kita seru roh Nabi, macam orang Nasara faham, kami setiap hari Ahad kami akan seru Nabi Isa, bermakna kami akan jadi golongan yang hampir kepada Nabi Isa. Nah, dan apabila hampir kepada Nabi Isa, bermakna kami hampir kepada Allah. Ini fahaman yang kalau hamba-hamba Allah yang hampir seperti malaikat, para anbiya, para awliya, golongan jin, inilah akan merayu kepada Allah yang Maha Esa bagi meluluskan permohonan, menyelesaikan masalah, memberi ketenangan, menghilangkan keresahan dan kegelisahan. Jadi bagi mereka, ini bukan syirik Arab Mekah. Kepercayaan ini bukan syirik maknanya. Dia faham macam tu. Maknanya, oleh kerana malaikat ini memang hampir dengan Allah, kan? Para anbiya memang hampir pada Allah, kan? Aulia hampir pada Allah, golongan jin pun hampir pada Allah. Jadi kalau kita minta dengan golongan ini tak salah, kan? Minta dengan golongan ini tidak salah, itulah satu kesamaran dia panggil. Itu kesamaran. Sebab minta daripada malaikat tidak disyariatkan. Sebab Allah Ta'ala beritahu, minta kepada aku saja. Nah, minta kepada Nabi tak boleh, minta kepada wali tak boleh, minta kepada jin tak boleh. Nah, semua makhluk lain selain daripada Allah, jangan minta dengan mereka. Sebab kalau kamu minta jenis permintaan luar daripada lingkungan asbab, maka menyebabkan kamu jadi kufur, syirik pada Allah. Tambahan pula ada ayat yang pada zahirnya maknanya seolah-olah memberi maksud di atas. Dia makin dalam sikit je. Cuma kena tenangkan minda. Belajar kitab macam tu lah. Ni tak belajar kitab bahasa Arab lagi, belajar kitab bahasa Arab lagi lah. Belajar kitab Nahu akan keluar bintang, 14 bintang. Mereka mula-mula biasa. Seseorang manusia tu nak dapat kepahaman, dia kena lalui susahan dulu, susah nak faham. Tapi jangan fed up. Kalau fed up memang tak akan dapat hakikat ilmu. Dalam ayat dalam surah Al-Anfal, thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Kemudian orang-orang kafir menyamakan dengan Tuhan mereka akan sesuatu yang lain. Jadi perkataan ini seakan-akan memberi gambaran orang kafir Mekah ni telah menyamakan Allah dengan Tuhan lain. Sama dari segi sifat. Orang Arab Mekah tidak faham itu. Samakan di sini bukan makna menyamakan dari segi sifat untuk seperti mana sifat mencipta tadi, tak sama. Sama sendiri kena faham. Sebab tu nak tengok tafsiran ayat, kena rujuk kepada tafsiran daripada para ulama, para mufassir, bagaimana mereka menafsirkan ayat ni. Puncanya mereka hanya tengok kepada zahir ayat. Satu. Yang kedua, dalam ayat dalam surah Syu'ara, id nusawwikum bi rabbil alamin, di waktu mana kami menyamakan kamu dengan Tuhan semesta alam. Maknanya kami menyamakan kamu situ ditujukan kepada makbud yang mereka puja, yang mereka sembah. Contohnya kalau dia puja malaikat, mana di akhirat nanti dia akan beritahu, kerana kami telah puja, kami telah samakan kamu malaikat dengan Allah. Sama dari sudut apa? Sama dari sudut sifat af'alnya ataupun sifat rububiyah Allah, tak sama. Bukan dari sudut tu, tapi sama dari sudut uluhiyah, dari sudut berhak dilakukan pengabdian. Sama dari sudut tu sahaja. Boleh faham tu tak? Adapun ya'dilun dalam ayat surah Al-Anfal ada dua terjemahan. Yang pertama menyamakan, yang kedua maknanya berpaling. Dari lafaz bahasa Arab mu'adalah dan udul. Ini perbahasan bahasa. Manakala lafaz taswiyah dalam ayat surah Syu'ara makna mu'adalah, maknanya berpaling. Dalam ayat surah Al-Anfal, manakala lafaz taswiyah dalam ayat Syu'ara makna mu'adalah. Dalam ayat surah Al-Anfal dalam surah tu, dalam risalah tu dia tulis apa? Ayat ni surah Al-An'am. Tapi ayat ni surah Al-An'am.
Al-An'am. Itu dia Alam. Sekarang ni dia Alam. Ayat yang mula-mula tu. Nanti awak tahqiq balik kan. Tengok Quran balik, terbetulkan. Boleh jadi ada kesilapan berlaku. Nanti kena cek balik kan. Kedua-dua lafaz ini sekali-kali tidak memberi makna sama dalam setiap sudut. Maknanya bukanlah apabila lafaz-lafaz tadi memberi makna sebagai contohnya, di akhirat nanti golongan-golongan yang melakukan pemujaan selain pada Allah, dia akan sebut, dia akan ucap dengan lidah mereka di akhirat, kerana nusawwikum, kerana kami telah menyamakan kamu dengan Rabbil Alamin, dengan Allah yang zat yang mengurus dan mentadbir alam ini. Sama dari sudut apa? Itu persoalan kena faham. Sama bukan sama dari sudut Allah Ta'ala ada kuasa mencipta. Lepas tu yang kami puja ini kamu, yang kami puja ini pun ada kuasa mencipta. Bukan sama dari sudut tu, tapi sama dari sudut berhak dilakukan ibadah. Berhak untuk buat gini, berhak untuk buat gini. Bukan kata sama. Ini tengok terjemahan daripada Ibnu Katsir. Yusawwuna bihi ghairahu fil ibadah. yakni mereka menyamakan Allah dengan zat yang lain itu dari segi ibadah. Boleh tengok rujukan dia dalam tafsir Jalalain, dalam tafsir Al-Khazin, dan juga dalam tafsir Abi Sa'ud. Tafsiran seterusnya, li'anna sawwainakum ayyuhal asnam fi istihqaqil ibadati bi rabbil alamin. Kerana kami telah menyamakan kamu wahai roh-roh patung berhala dari segi berhak dilakukan ibadah. Terjemahan ini pula boleh didapati dalam kitab Ruhul Ma'ani dan juga dalam kitab tafsir Al-Baydawi. Mana lagi ni? Satu lagi, kita baca yang lain. Jawapan kepada kesamaran itu, ulama tafsir bersepakat mengatakan tiada kepercayaan begitu di kalangan musyrikin Arab Mekah. Sebab kadang-kadang orang akhir zaman ni dia kata, kalau kita seru zat lain, contohnya kita seru roh Nabi, kita seru roh wali sekarang ni, itu tidak dipanggil syirik. Sebab apa? Sebab mereka faham apa yang masyarakat Arab Mekah tu faham terhadap seruan dia. Contohnya roh yang dia puja itu, roh yang mereka puja itu ada kuasa sama taraf dengan Allah. Mana ada manusia yang faham gitu? Ada, masyarakat Arab Mekah dia tak faham gitu. Tapi orang yang salah faham ni, dia faham gitu. Menyebabkan dia pun kadang-kadang dia pergi, Ya Muhammad, suruh Nabi, Arif ni, tolonglah aku. Apa minta bantuan dengan Nabi-nya? Nabi tak pernah ajar pun. Allah Ta'ala ajar suruh minta bantuan dengan dia. Apabila kamu menghadapi satu-satu kesulitan, maka mintalah kamu daripada Allah. Berarti segala syirik yang berlaku pada Arab Mekah ialah tiada kepercayaan mereka bahawa apa yang diseru itu memiliki sifat sempurna. Bahkan seruan mereka sekadar syafaat, sekadar perantara yang akan mendekatkan mereka kepada Allah, atau sekadar memberi berkat. Seperti mana dalam ayat yang disebut tadi, ma na'buduhum, kami tidaklah memuja roh-roh tadi, illa liqarribuna ila Allahi zulfa, kecuali dengan anggapan kami supaya mereka, roh-roh yang kami puja tadi, dapat menghampirkan kami kepada Allah. Jadi kami seru roh Nabi, kami seru roh wali bertujuan supaya Nabi ini boleh menghampirkan kami kepada Allah. Allah bagi tahu ini adalah syirik dalam Quran. Bagaimana kamu umat akhir zaman boleh lakukan benda yang dilakukan oleh masyarakat Arab Mekah? Jadi insyaAllah kita yang lain itu kita sempat ambilkan esok. Jadi antum semua ni keberuntung ni, sebab boleh habis risalah ni. Kata-kata tempat kami kalau risalah ni, ustaz dia baca sikit-sikit. Jadi saya baca ni, saya baca habis detail. Sebab orang bagi slot pada 2 hari. Jadi saya azam untuk habis. Dan masalah hilang ni adalah merupakan satu masalah penting. Kita kena baca berulang-ulang kali, kemudian kita baca Quran.
akan mendatangkan kefahaman dalam jiwa kita berkenaan dengan akidah kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma zidna ilma. Alhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu billahi min halin alima. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanallah wa bihamdihi.